Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah share video ni dalam grup Anxiety Disorder Malaysian Community ADMC. So kalau mana-mana kawan-kawan yang dah masuk live video ni boleh bantu untuk share. Semoga apa yang kita kupas kongsikan pada malam ni dapat memberi manfaat juga pada kawan-kawan kita yang lain. Okay. So malam ni Alhamdulillah saya berkesempatan, ada ruang dan peluang untuk buat sekali lagi live session. Dan saya buka sesi ni untuk nak tanya apa-apa soalan yang berkaitan dengan anxiety, berkaitan dengan you punya proses rawatan. InsyaAllah saya akan kongsikan tips dan juga pengalaman serta pengetahuan saya berkaitan pemulihan anxiety disorder ni. Dan semoga apa yang dikongsikan tu juga dapat memberi panduan kepada you all yang masih dalam proses pemulihan. So sebelum kita nak tunggu, mungkin ada soalan-soalan daripada kawan-kawan. Saya nak revise sikit. Apa punca sebenarnya zaman sekarang ni ramai sangat yang mengalami anxiety disorder? Apa punca yang menyebabkan kita sendiri mengalami anxiety disorder? Saya percaya sekarang ni jumlah individu yang mengalami anxiety disorder semakin meningkat, sebab benda tu saya tahu melalui pemerhatian saya dalam grup Anxiety Disorder Malaysian Community, yang mana saya menerima banyak permohonan untuk nak masuk dalam grup, join the group. So daripada situ tidak ada hari yang apa yang saya perhatikan, tidak ada hari yang tidak ada permohonan untuk menyertai grup ADMC ni. Tidak ada hari yang tidak ada permohonan. Bermaksud setiap hari sekurang-kurangnya 3 permohonan masuk untuk menyertai ADMC. Dan saya percaya individu-individu yang berhasrat untuk nak menyertai ADMC itu adalah mungkin mereka sedang mengalami simptom dan nak tahu apa yang terjadi pada diri mereka. Mungkin mereka Google search and find out that ni simptom anxiety ke. So dia try untuk cari community anxiety untuk nak tahu apa itu anxiety. Dan mungkin ada juga yang menyertai anxiety itu, menyertai ADMC itu adalah bertujuan untuk nak mendapatkan pengetahuan, mendapatkan sedikit informasi mengenai anxiety, bagaimana nak mengatasinya atau bagaimana nak memulihkannya bagi pihak kenalan ataupun bagi pihak pasangan, bagi pihak saudara mara, bagi pihak keluarga yang sedang mengalami keadaan tersebut. Jadi kadang-kadang orang yang mengalami anxiety itu sendiri tidak join group, tidak join circle, tetapi mungkin kenalan dia atau sahabat dia, pasangan, keluarga yang prihatin terhadap keadaan tersebut, dia pun mencari platform untuk nak mendapatkan informasi, pengetahuan, dan daripada situ dia berharap untuk dapat kongsikan kepada individu yang sedang mengalami keadaan tersebut. Alright, so sekejap saya nak cuba untuk kalau saya dapat saya nak cuba untuk saya tak dapat nak ni. Tak apa. Saya nak share dekat dalam grup Telegram saya, Phoenix support group, tapi saya tak dapat nak nak cari link dia tu.
Boleh bagi saya masa sedikit tak? Sekejap sebab saya ada Telegram group, saya nak sharekan pada kawan-kawan dalam grup tersebut lah. Mana-mana yang dah masuk join live session ni boleh bantu saya untuk share. Mana tahu dia dapat beri manfaat pada kawan-kawan yang lain juga. Okey. Kejap bagi saya masa sikit, saya nak copy link ni masuk. Sekejap. Saya dah berjaya masukkan link dalam grup Telegram Phoenix Support Group. Okey, mungkin ada yang sesiapa yang belum tahu lagi, saya memang dah buka Telegram Support Group Phoenix Support Group. Okey, dalam Telegram tu ada kawan-kawan yang dah pulih daripada anxiety, dan ada juga yang dah yang masih mengalami anxiety disorder, dan kita create circle tu untuk kalau ada apa-apa soalan nak tanya nanti di Telegram, boleh tanya dalam Telegram jugalah. Okey, so pada kawan-kawan yang dah join live session ni, boleh bantu saya untuk sharekan pada kawan-kawan yang lain. Okey, so sebelum saya, kalau siapa-siapa yang mempunyai soalan tentang anxiety disorder atau apa-apa je soalan yang berkaitan, yang nak tanyakan pandangan saya, insya-Allah kalau mana-mana yang saya dapat bantu, saya cuba bantu berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya yang sedikit. Okey, saya cubalah bantu mana yang mampu. Okey, so sebelum kita nak tunggu soalan-soalan daripada kawan-kawan yang join sesi ni. Okey, mungkin kita boleh revise sikit apa punca kita ni mengalami anxiety disorder, dan kenapa sekarang ni kita dapati ramai individu-individu yang mengalami anxiety disorder, dan jumlah tersebut semakin hari semakin meningkat. Okey, semakin hari semakin meningkat. So punca-punca yang menyebabkan individu itu mengalami anxiety disorder, saya selalu share, dia ada 4 faktor. Yang mana 4 faktor tu adalah yang datang daripada diri kita lah, daripada faktor diri kita sendiri. Okey, 4 faktor. Yang pertama adalah punca kita mengalami anxiety disorder adalah daripada segi faktor tubuh badan kita sendiri, badan kita sendiri. So bila seseorang itu mengalami anxiety disorder, kita kena tengok cara kita menjaga jasad kita, cara kita jaga badan kita. Okey, so faktor yang pertama iaitu faktor fizikal, faktor tubuh badan, faktor jasad. Kita kena tengok macam mana cara kita jaga badan kita, and kita kena tengok apa yang selama ini dalam kehidupan kita masukkan dalam badan kita. Okey, saya ulang sekali lagi. Antara faktor yang menyebabkan seorang itu mengalami anxiety disorder adalah kita kena tengok faktor penjagaan seseorang itu menjaga tubuh badan dia. Okey, dari segi apa yang dimasukkan dalam badan dia. Apakah nutrisi yang dimasukkan dalam badan dia. Sebab itu kita kena cek apa pemakanan yang dia makan, gaya pemakanan dia. Kena cek balik. Okey, pemakanan ni penting sebab dalam zaman sekarang ni kita tahu banyak sebenarnya makanan-makanan di luar sana yang diproses. Makanan-makanan whole food, makanan-makanan semula jadi dah semakin kurang. Sekarang ni banyak makanan-makanan yang telah diproses. So kita kena ingat makanan-makanan yang diproses ni, dia mengalami satu proses. Sebelum nak jadikan satu makanan tu, dia dah melalui pelbagai proses, yang mana proses-proses itu menghilangkan banyak nutrisi, banyak zat-zat yang sepatutnya ada. Okey, so bila makanan proses tu terjadi, dikilang, yang tinggal berapa persen je nutrisi tu. Selebihnya adalah elemen-elemen ataupun bahan-bahan yang tidak diperlukan pun oleh badan kita, oleh tubuh badan kita. So kita kena ingat, kita ni adalah makhluk semula jadi. Okey, sifat kita adalah sifat semula jadi, natural. Okey, apabila kita adalah makhluk semula jadi atau natural, kita memerlukan nutrisi ataupun zat-zat semula jadi.
dan bukanlah makanan-makanan proses. Sebab itu kita kena jaga apa yang kita masuk dalam badan kita. Kita kena jaga apa yang kita hidangkan untuk perut kita terutamanya. Okey, sebab daripada perut ni lah, daripada situ apabila kita makan sesuatu benda masuk dalam perut, di situlah berlakunya proses-proses penghadaman, pepecahan, penguraian, okey, untuk nak orang kata serap nutrisi ataupun zat-zat yang ada. So daripada situ, sekiranya kita makan benda yang tidak sihat, maka apa yang diserap dalam tubuh badan kita adalah benda-benda yang tidak sihat. Mungkin racun dalam badan, mungkin toksin-toksin. Okey, so apabila itu yang diuraikan, apabila itu yang diproses, jadi apa yang berlaku dalam kita punya sistem darah kita, dalam sistem saraf kita, sistem otot kita, okey, apa yang kita beri makan. So, di situlah yang menjadi punca kadang-kadang timbulnya simptom-simptom yang tidak sepatutnya wujud dalam badan kita, tapi wujud kerana kita tidak menjaga pemakanan yang sepatutnya kita jaga. Yang kita tidak mengambil berat, tidak menyedari apakah perkara yang badan kita perlukan sebenarnya. Kerana kebanyakan waktu kita lebih suka untuk makan benda-benda yang tidak diperlukan. Okey, sebagai salah satu contoh, gula. Gula tu sebenarnya dia sebenarnya tidak diperlukan pun. Gula putih itu sebenarnya tidak diperlukan pun dalam kehidupan kita sebenarnya, sebab gula tu dah terlampau banyak sebenarnya dalam makanan-makanan yang kita makan selama ni. Contoh nasi putih. Nasi putih punya gula dia tersendiri. Okey, jadi sebab itu bila kita dah ada keperluan dalam nasi putih tu, gula yang sewajarnya diperlukan dalam badan tu, yang kita tambah lagi dengan air-air yang manis, makanan-makanan yang manis, banyak kandungan gula dalam badan kita, dan itu yang akan menghasilkan radang. Okey, gula itu boleh menghasilkan radang dalam badan kita. So bila menghasilkan radang dalam badan kita mengalami inflamasi, dan di situlah dia akan mengganggu fungsi saraf. Bila berlaku gangguan fungsi saraf, dekat situlah macam-macam simptom lain-lain yang pelik-pelik akan muncul. Okey, kat situlah nanti bila kita dah tak jaga badan kita, tak jaga waktu makan pula tu, makan pun sesuka hati. Yang kadang kita tak breakfast, and then tak ada pun pagi-pagi tu minum air kosong, terus kadang-kadang makan 10 pagi. Okey, ataupun tak jaga waktu makan tengah hari, tiba-tiba malam tu pula kita pun makan melantak sampai pukul 10 malam, pukul 12 malam kita masih makan. So kita punya orang kata biology clock tu dah berubah. Biology clock badan kita tu dah berubah. Bila dah berubah, so mengganggulah fungsi badan kita tak menyerap nutrisi yang sebenar. Jadi apa yang berlaku, itu adalah berlakunya gastrik, berlakunya gastroesophageal reflux disease, berlaku irritable bowel syndrome, benda-benda yang akan membuatkan perut kita selalu sebu, kembung, heartburn, okey, dada ketat, susah nafas, kadang mulut tu kering, lidah tu rasa pahit. Macam-macam lah simptom-simptom yang akan menjadi punca apabila kita tidak menjaga kita punya fizikal ataupun jasad badan kita ni. Dan dalam masa yang sama juga, fizikal badan kita ni penting untuk berlaku pergerakan. Okey, berlaku pergerakan, buat movement. Bila kita masukkan makanan-makanan yang tak sepatutnya, dan lebih banyak, lebih kurang mungkin 85% kita punya pemakanan kita lebih kepada makanan proses, makanan yang penuh dengan toksin, dan hanya berapa 15% saja yang kita lebihkan untuk sayur, untuk buah-buahan, air putih, yang itu kurang. Bila kurang, jadi badan kita banyak toksin. Apabila banyak toksin, badan kita ni akan bekerja dengan kuat untuk membuang toksin-toksin dalam badan. Okey, penting kita kena ingat, Allah tu dah beri intelijen pada badan kita ni untuk bekerja dengan sendiri. Jadi dia mampu sebenarnya untuk membuang toksin dalam badan. Okey, tetapi toksin dalam badan dalam kadar yang optimum lah, bukanlah kadar yang hari-hari yang banyak, yang sehingga menyebabkan badan kita ni setiap hari bekerja untuk membuang toksin saja. Lama-lama badan kita, organ badan kita pun jadi penat, macam mesin lah. Hari-hari kita duk bekerja, push, buang toksin, buat toksin, lama-lama dia pun jadi penat nak bekerja. Itu sebab tak sampai umur 40 tahun badan selalu letih. Tak sampai umur 40 tahun dah jadi macam badan tu macam orang tua, kerap sakit-sakit lutut, kerap sakit badan, kerap lenguh sana, lenguh sini, macam-macam hal. Disebabkan toksin terlalu banyak dalam badan. Okey, sehingga menyebabkan organ kita tu bekerja terlalu kuat.
Okey, tak sampai umur 40 tahun bekerja terlalu kuat, hari-hari bekerja nak buat tosin. Jadi kata keupayaan mesin tu, keupayaan organ tu semakin lama semakin rendah. Bila keupayaan tu makin rendah, sebab itulah kita tak sampai umur 40 tahun, kadang ada yang tak sampai umur 30 tahun dah rasa macam sakit orang tua. Sebab apa? Makanan yang kita masukkan dalam badan tu tidak diperlukan pun sebenarnya. Malah makanan yang sepatutnya masuk kita kurangkan. Sebab itu apabila kita makan, okey, kita kena ada consciousness, kita kena ada kesedaran makan apa yang kita masukkan. Okey, kita kena sedar hari ni aku cukup tak 1.5 liter. Ikutlah kita punya BMI badan kita, berat badan kita. Atau hari ni aku cukup tak minum 2 liter air kosong. Cukup tak air tu dalam badan. Ataupun hari ni kita tengok dalam pinggan kita tu, adakah kita lebihkan sayur dengan buah-buahan dalam pinggan kita tu. Lepas tu kita kena ada kesedaran in between kita dah lunch tu dengan petang tu, apa yang kita ambil, apa yang kita makan. Adakah sekadar biskut-biskut kering yang kata karbo ringkas yang sebenarnya tak ada function pun untuk body kita, atau yang itu kita kena ada kesedaran. Okey, dalam kita memberi makan pada kita punya zat kita, jasad kita ni, badan kita. Okey, yang itu penting. Okey, dan ada juga di antaranya faktor fizikal tu, selain daripada pemakanan yang kita masukkan, adalah penggunaan atau penyalahgunaan bahan-bahan yang terlarang atau bahan-bahan lain yang tak diperlukan oleh badan. Contoh macam arak, contoh macam dadah, contoh macam suplemen-suplemen yang sebenarnya tak diperlukan untuk badan pun. Mungkin ada juga yang pernah mengalami anxiety disorder disebabkan dulu dia mengamalkan suplemen untuk kurus, ubat kurus contohnya, yang tak diperlukan pun untuk badan dia. Mungkin waktu umur dia macam tu sebenarnya badan dia dah ada, orang kata, fungsi semula jadi untuk nak kurus, tapi dia pergi top up dengan suplemen yang tak diperlukan. Jadi benda tu mengganggu fungsi badan dia, sehingga Wafi Ahmad live ke ni? Ya, live. Okey, so sehingga mengganggu dia punya fungsi badan dia, sehingga mengakibatkan organ-organ tu terganggu. Okey, jadi apabila benda-benda yang tak diperlukan ni masuk dalam badan, okey, dia akan jadi sebahagian dalam kita punya saluran darah, jadi a part of kita punya elemen dalam darah, dalam saraf. So what happen apabila benda-benda yang tak diperlukan, contoh macam dadah, toksin, racun masuk dalam badan, apa yang berlaku? Of course lah, makin lama kita punya organ tu fungsinya makin rendah, makin lemah. Sebab itu kita sakit. Sebab itu berlaku macam-macam simptom yang pelik-pelik. Apabila berlaku simptom-simptom yang pelik, terima kasih bagi banyak emoticons tu. Okey. So apabila kita punya badan kita banyak sangat toksin, itu yang membuatkan kita punya simptom-simptom tu makin banyak. Apabila simptom-simptom makin banyak, gastrik berlaku, GERD berlaku, IBS berlaku. So what happen? Benda tu akan kacau kita punya mind. Okey, saya start cakap pasal fizikal badan, tetapi kita kena ingat, kita punya perut ni memang ada kaitan dengan kita punya mind. Okey, perut adalah seperti otak kedua kita. Apa yang kita masukkan tu dia akan sampai pergi hantar signal semua ke otak. Sebab itu ada orang cakap, ada orang macam marah bila kita kata, oh ini semua daripada minda kau, anxiety disorder daripada minda kau. Sebenarnya ada kebenaran di sebalik itu. Okey, anxiety disorder memang boleh berlaku daripada minda kita juga, disebabkan puncanya kita punya perut itu tidak dijaga. Okey, dan apabila perut tak dijaga, kita masukkan benda-benda yang tak bagus dalam badan, kita masukkan benda yang tak bagus yang tak diperlukan dalam kita punya salur darah, apa yang berlaku? Itulah simptom-simptom penyakit-penyakit itu tadi. Dan apabila toksin banyak dalam badan, kita tidak mengamalkan detox, buang, kita tak nak bantu badan kita untuk buang benda-benda tu semua. Jadi organ kita akan bekerja dengan keras. Dan proses detoxify ni banyak cara, antaranya adalah melalui senaman. Sebab senaman tu akan mengeluarkan peluh tu adalah toksin, keluarlah. Dan juga minum air kosong. Bila minum air kosong, kita akan mudah untuk lancarkan perjalanan pembuangan najis kita, dan juga kita punya air kencing. Dan dari situlah buang segala kekotoran. Tapi air putih pun kita malas nak minum. So macam mana toksin tu nak buang daripada badan? Tapi makan macam-macam ni. Makan benda-benda yang bukan-bukan ni, yang semua dekat kabut sale, yang buka dekat food truck tu semua tu, yang semua air boba lah, air gula, apa semua tu kita makan. Tapi kita sendiri tak nak bantu badan kita untuk buang toksin-toksin tu semua. Jadi berlakulah penyakit. Dahlah kita makan macam-macam, lepas tu tidak ada pergerakan, tidak ada movement, dan perjalanan darah makin lama makin stuck. Ada tak kita bawa badan kita ni pergi berurut bagi perjalanan darah tu lancar? Ada tak? Tak ada.
Kan, kita duk makan tala je tapi kita tak manjakan badan kita, tak ada pergi berurut. Ada tak kita pergi berbekam, buang darah-darah yang kotor dalam badan? Orang Islam disunatkan untuk bekam. Ada tak kita buat benda tu? Tak ada, kita tak buat benda tu. Tapi kita duk makan tala, bagi toksin, racun dalam badan banyak-banyak. Lepas tu kita question, kenapa aku kena anxiety? Macam tu ke? Tapi kita kena tengok balik berapa bagus kita jaga badan kita. Adakah aku dah cukup betul-betul jaga jasad aku? Adakah betul-betul aku dah jaga badan aku ni? Adakah betul-betul aku dah jaga cara aku makan? Adakah aku ni betul-betul dah aku kata benarkan badan aku ni bergerak, movement? Adakah kita dah buat macam itu? Tanya balik. Kalau kita pun tahu macam kita dah boleh agak, sebenarnya aku pun tak jaga betul badan aku. Jadi jangan kita salahkan orang lain yang menjadi punca kita mengalami anxiety. Okay, so kejap kita nak tengok ada tak soalan yang masuk. Nurul Anis, macam mana dengan dadah? Adakah dadah juga faktor jadi disorder ni? Ya, saya ada sebut. Dadah merupakan substan yang juga menjadi punca kepada anxiety disorder, sebab ada yang mengalami yang menyalahgunakan dadah ni, yang berlaku adalah kerap berlaku panic attack. Jadi kerap berlaku panic attack, dekat situlah mengundang punca-punca anxiety disorder. Okay, so itu substan yang tak diperlukan oleh tubuh. Jadi kita jangan salah gunakan dadah tu. Jangan kita masukkan dalam badan kita racun, toksin-toksin yang tak diperlukan. Okay, so apa lagi soalan? Akak ada live kat TikTok juga ke? So far saya tak ada live kat TikTok sebab saya sebenarnya baru je masa tu join TikTok. Jadi saya tak apa-apa pandai guna TikTok. Orang tua kot, jadi saya tak pandai. Tua sangat kot saya ni, tak tahu kan. Budak 80-an agaknya bodoh sangat guna TikTok. Saya tak tahu, saya tak pandai guna TikTok. Jadi saya dah ada akaun TikTok. Lepas tu saya dah cubalah masukkan posting-posting saya. Lepas tu saya rasa macam saya tak boleh pergi lah TikTok tu. Jadi saya tak pandai buat TikTok. Jadi sekarang ni yang saya tahu, macam saya tengok TikTok tu macam banyak sangat syarat-syarat dia. Lepas tu saya tengok macam kalau nak apa nak cakap, kalau kita nak buat live tu kena ada berapa jumlah viewers. Followers ke saya tak sure lah. Tapi macam saya kata, saya tak pandai lah benda-benda macam tu. Sebab saya tak pandai nak mengejar followers. Saya cakap tu serang, jujurnya saya tak pandai nak mengejar followers. Saya tak pandai nak mengejar viewers sebab saya buat benda ni part time. Jadi macam bila macam orang lain yang memang betul-betul kerja dia tu buat konten, kerja tu memang betul-betul dalam TikTok dan juga di media sosial, mungkin dia ada masa untuk nak create konten atau buat live video hari-hari. Tapi saya buat masa sekarang ni, saya mengikut orang kata masa saya lah. Kalau ada, saya ada lah. Ada masa ada saya buat. Tapi saya memang tak ada saya tak ada buat live kat TikTok buat masa sekarang ni. Tapi adalah post sikit-sikit kan. Cuma dah lama juga dah tak post lah. Okey, Nurul Anis, semua tu buat lepas kena anxiety. Buat lepas kena anxiety, kita jaga balik makan kita. Kita berurut, kita buat bekam, kita buat benda-benda yang boleh mengeluarkan toksin, racun-racun daripada dalam badan. Buat benda tu. Yang pertama, faktor yang menyebabkan kita kena anxiety adalah faktor fizikal. Okey, faktor badan kita. Jadi dekat situ kena ada persoalan macam mana kita jaga badan kita. Apa yang kita masukkan dalam badan kita dari segi pemakanan, dan apa kita buat pada badan kita dari segi kita nak menjaga rejuvenate, nak bagi dia fresh, pergi tak berbekam, pergi tak berurut, pergi tak mandi sauna, buat sauna ke kan. Benda-benda yang manjakan badan. Ada tak kita kenakan matahari, kita kena buat benda tu. Jujurlah, lepas baca Anxiety and I baru saya faham anxiety ni apa. Oh, dah baca Anxiety and I. Tahniah. Nurul Anis, tahniah dah baca Anxiety and I. Anxiety and I, untuk makluman, itu adalah e-book yang saya tulis. Dulu ada kat website saya. Sekarang website saya pun tak tahulah apa jadi dengan website saya, sebab saya dah lama tidak menyelenggarai website tersebut. Jadi saya rasa website tu dah terkubur. Tapi siapa-siapa yang pernah baca Anxiety and I, dia tahulah macam mana, apa tu Anxiety and I, dan dari situ dia dapat orang kata teruskan proses pemulihan. Okey, kalau siapa yang nak perlukan buku-buku saya yang secara percuma, ada dua Anxiety and I, dan satu lagi tajuknya Anxiety Disorder. Saya ada 2 buku e-book. Yang tu saya memang bagi percuma. Yang itu kalau siapa-siapa yang nak, you all boleh email minta kat saya. Okey, virginrosevr@gmail, virginrosevr@gmail.com. Okey, so kat situlah Encik Talha yang bagi saya baca. Alhamdulillah, Encik Talha itu member saya, sahabat lama saya. Saya pun dah lama juga tak communicate Encik Talha. Terima kasih Talha bagi baca, share benda tu. Okey.
Okey, Wafi Ahmad, akak boleh je saya banyak belajar dari video akak dari merawat AD ni. Alhamdulillah, 1 tahun selepas kena AD saya dah faham macam-macam dari video itu akak. Alhamdulillah, segalanya apa tu atas izin Allah. Sekarang dah 7 tahun dah hidup dengan AD ni, tapi taklah jadi beban sangat. Alhamdulillah. Okey, yang penting kita boleh teruskan kehidupan. Sebab yang disebut sebagai anxiety disorder itu, disorder tu ada lagi adalah apabila kita tidak boleh menjalani kehidupan rutin harian. Okey, sekadar ada anxiety tu tak ada masalah, tak apa, it's a process. Tapi kita nak buang anxiety disorder yang disorder tu. Disorder tu maksudnya dah bercelaru. Kita tidak boleh menjalankan rutin sebagaimana orang normal. Jadi kita nak buang disorder tu. Bila kita nak buang disorder tu, kita kena tahu, faham apa tu anxiety dan faham macam mana overcome dengan keadaan tu. Okey, so kat situlah proses pemulihan tu akan datang. Okey, lagi apa lagi? Dok, terangkan pun saya tak faham. Blog akak yang buat saya faham. Mungkin sebab ada doktor yang dia tidak mengalami anxiety. Jadi dia tidak tahu macam mana explain benda tu. Tapi orang-orang yang dah mengalami anxiety, dia faham apa tu anxiety. Dia tahu macam nak explain. Dan dia, bila macam pengalaman saya, bila saya sendiri mengalami proses pemulihan tu, saya sendiri dengan izin Allah cuba merawat diri saya. Dan saya daripada rawatan sendiri tu, secara natural tu saya faham pattern anxiety ni, faham kenal diri sendiri. Rupanya saya sedar saya yang create benda tu. Bila saya faham tu, yang saya rasa macam this is something yang kita boleh pulihkan semula, kita boleh reverse balik keadaan ni, kita boleh pulihkan. Dan daripada situlah kefahaman tu yang saya kongsikan pada kawan-kawan, dan saya sharekan. Saya kata ini boleh pulih sebenarnya, tapi kita kena faham dulu keadaan tu. Okay, kita kena develop beberapa attitude dalam diri kita. Kita kena membuat transformasi, membuat perubahan dalam diri kita, barulah kita akan dapat proses pemulihan tu. Sekadar kita rasa macam kita nak buang simptom tu daripada jasad, buang simptom-simptom fizikal tu, tidak boleh. Sebab dia ada pelbagai layer yang kita kena rawat anxiety tu. Sebab anxiety ni dia ada pelbagai faktor lain juga, bukan sekadar faktor fizikal yang menjadi punca kita mengalami anxiety. Dia ada faktor minda, faktor emosi, dan juga faktor spiritual atau kita sebut soul, jiwa. So ada 4 faktor yang saya sebutkan tadi itulah. Okey. Tapi saya baru kupas yang faktor pertama, iaitu faktor fizikal yang saya baru kupas. So ingat, lepas ni kalau you all mengalami anxiety tu berpunca daripada faktor fizikal tu tadi, iaitu tak jaga makan sampai mengalami gastric and GERD, okey, dan tak jaga waktu makan, yang tak ada kesedaran apa yang you masukkan dalam badan, yang tidak ada kesedaran untuk buat detox, tidak ada kesedaran untuk manjakan badan, tidak ada kesedaran untuk nak bagi badan ni kena matahari. Lepas ni buatlah benda tu semua. Okey, jagalah makan tu, jagalah waktu makan tu. Pastikan badan tu kena matahari. Okey, pastikan badan kena matahari. Kalau dapat seminggu sekali pun jadilah. Okey, sebab kadang-kadang saya faham ada yang kerja outstation pula, kerja macam shift je. Kadang-kadang keluar tu tak nampak matahari, balik tak nampak matahari kan. Jadi badan tu kita tak tidak mendapat tenaga semula jadi, tenaga alam, tenaga matahari kita tak dapat. Jadi sebab itu antara punca yang buatkan badan kita ni jadi letih, lesu selalu. Okey, apa lagi yang saya nak tengok? Nurul Anis selama 7 tahun juga dan dah stop ubat saya. Alhamdulillah. Ada orang cakap gastric, GERD, anxiety ni tak boleh sembuh, tapi boleh bertahan je. Betul ke macam tu? Okey, saya ni selalu pegang apa tahu? Saya ni saya ni selalu ni saya tak nak dengar orang cakap. Sebab badan ni badan saya yang bertanggungjawab atas badan saya. Okey, jadi bila saya fikir Allah dah beri aku jasad ni, aku kena jaga betul-betul. Jadi soal benda tu boleh sembuh ke tak boleh sembuh, itu semua dengan izin Allah. Tapi saya yakin Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sekiranya kita berusaha ke arah pemulihan itu, maka apa jua penyakit ada penawar. Apa jua penyakit boleh sembuh. Okay, sebab benda ni pun dah pernah disebut. Semua penyakit ada penawar dia. Jadi bila ada penawar bermaksud boleh sembuh lah. Kecuali mati. Okey, jadi pada saya meletakkan apa jua penyakit insya-Allah boleh sembuh. Okey, dengan izin Allah. Okey, dengan rahmat daripada Allah. Jadi saya pun percaya gastric dan juga GERD juga boleh sembuh, tak ada masalah. Okey, jadi kalau you all rasa you all nak menggunakan konteks ataupun konsep bertahan sahaja, boleh. Tetapi saya khawatir kalau you all guna konsep bertahan, maksudnya macam aku kena jaga-jaga, aku ada gastric ni, aku ada GERD ni, aku kena bertahan ni. You sebenarnya tanpa sedar you akan bawa diri you kepada survival mode. Okey, survival mode. Maksudnya dalam kehidupan you sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga, dalam keadaan was-was, dalam keadaan risau, dalam keadaan sentiasa nak fight.
berada dalam keadaan survival mode. Nak pastikan yang you tak datang balik gastrik tu, tak datang balik GERD tu. Jadi bila you dalam keadaan macam itu, sebenarnya secara tak langsung dia akan menghadirkan stres juga, menghadirkan stres kembali. Jadi bila stres, macam mana gastrik tu nak sembuh betul-betul, macam mana GERD tu nak sembuh. Okey, sebab kebanyakan penyakit sebenarnya pun berpunca daripada tekanan. Jadi sebenarnya bila you mengalami gastrik atau GERD, bila you dah tahu pattern body you, apa yang diperlukan untuk badan, you dah tahu body you apa yang you boleh makan, apa yang tak boleh makan, you dah belajar, you dah tahu dah, oh badan aku tak boleh makan ni, badan aku boleh makan ni. So you amalkan benda tu, and you jaga benda tu. Okay, dan gastrik tu dah tak ada, GERD tu dah tak ada. Dah tak ada lah. Jangan pula you ada fikir, oh lepas ni kalau aku tak jaga balik, mesti akan datang balik. Jangan fikir macam tu dah. Sebab you dah sembuh, you dah sembuh. Sebab you dah tahu, you punya body ni tak sama macam orang lain. You punya protokol makanan adalah A. Orang lain punya protokol makanan B. Selagi mana you gunakan protokol A tu dalam kehidupan you, yang mana itulah diri you, okay, itulah diri you, protokol A tu, jadi tak ada masalah. InsyaAllah lama-lama dia akan sembuh. Jadi jangan letak lagi macam konsep, pada saya tak nak letak konsep, oh aku ada gastric and GERD, and you akan attach dengan penyakit tu sampai bila-bila. Setiap masa you akan sebut, bila you nak buat sesuatu, you akan rasa takut, oh tak boleh, aku ada gastric, aku ada GERD. Oh tak boleh, aku ada gastric, aku ada GERD. Elak semua benda sebab kita ada gastric, ada GERD. Jadi dalam masa yang sama, you sebenarnya sedang attach, you lekatkan diri you dengan penyakit tu. Maka dia menjadi sebahagian daripada diri you lah. Okay, jadi pada saya, apabila you dah sampai satu tahap, you dah mendapat perasaan pulih itu daripada gastric and GERD, that's it. Okay, jangan fikir pasal benda tu berulang balik. Jangan fikir benda tu akan relapse ke datang balik. That's it. Okay, apa selama ni yang you jaga, selama ni yang membuatkan GERD and gastric tu pulih, you teruskan saja, konsisten saja dengan keadaan tu. Andai kata simptom-simptom tu datang balik, pada saya jangan attachkan dengan gastric and GERD lagi. Jangan attachkan dengan penyakit tu lagi. Anggap je benda tu adalah ketidakselesaan. Yang mana you mungkin sebelum ni terlupa nak menjaga makanan, you terambil yang tak sepatutnya. Terlupa, dan buatlah balik proses detox, buatlah balik pembersihan badan tu, buatlah balik buang-buang apa racun toksik yang tak bagus daripada badan. Itu saja. Jadi pada pendapat saya, jangan ni kita ni terlalu lama sangat attach ataupun melekat dengan label-label penyakit. Sebab apabila kita membenarkan label-label penyakit tu berada lama dalam kehidupan kita, maka itulah yang kita akan dapat forever. Jadi sebaik-baiknya bila kita dah tahu kita diagnose mengalami penyakit, pergi buat action, ambil tindakan untuk pemulihan, dan apabila kita sudah dapat pemulihan itu, teruskan kaedah yang kita buat dan jangan attach lagi dengan penyakit-penyakit ni. Okey, dia lebih kepada persepsi kita, lebih kepada our system, belief system, apa yang kita percaya tentang diri kita. Itu orang cakap, orang kata GERD and gastric tak boleh sembuh sebab dia hanya boleh bertahan. Itu orang cakap, tapi badan kita pula macam mana? Apa yang kita nak percaya untuk badan kita sendiri, atau kita nak percaya orang lain cakap. Jadi benda ni subjektif, terpulang pada masing-masing. You nak percaya yang mana? Untuk saya percaya insya-Allah dengan izin Allah penyakit boleh sembuh sekiranya kita betul-betul berusaha ke arah itu, insya-Allah. Dan kita buka hati kita, buka minda kita untuk belajar beyond healing proses ni. Sebab healing ni bukan sekadar kita menyembuhkan fizikal, tapi ada layer-layer yang tak nampak, layer-layer mind yang tak nampak tu yang kita belum healkan lagi, layer-layer heart, emotion yang kita belum healkan lagi, dan ada juga layer soul, jiwa yang kita belum healkan lagi. Jadi kita buat yang paling layer yang dalam tu, sehinggalah kita bebas dari penyakit, sehinggalah kita dah tahu, kita memahami, oh rupanya selama ni aku yang sebenarnya mencipta penyakit aku dalam badan ni. Kita tak sedar benda tu. Okay, yang next, Nurul Anis, luar kawalan. Walk through the path tak sama dengan learn through the path. Yes, dah sekali saya follow cara akak, amalkan sikap whatever sama tu. Oh yes, itu whatever punya tagline yang saya amalkan dulu sangat membantu. Sebab waktu tu, proses tu, saya ingat, masa saya nak sembuh tu, saya tak nak stres. Sebab saya tahu punca kita kena anxiety waktu tu, punca saya kena anxiety waktu tu adalah sebab saya terlalu tertekan, saya stres. Jadi apa pun simptom yang datang, saya
letak tagline, saya cakap kat diri saya, whatever, lantak kau lah, whatever. Saya tak nak peduli pun apa simptom tu datang. Walaupun simptom tu menakutkan, walaupun simptom tu mengerikan, walaupun simptom tu menyeramkan, simptom tu datang ke sesak nafas ke apa ke, saya kata whatever. Ataupun datang apa-apa fikiran-fikiran negatif ke, saya kata whatever. Saya malah nak tahu. Saya tetap teruskan kehidupan saya. So rupanya attitude yang saya develop itulah yang kata menuju ke arah proses pemulihan. So itu proses yang kita kena buat. Okay, so bila kita datang fikiran negatif, datang fikiran-fikiran yang berulang, itulah tagline saya buat dulu. Whatever, lantak kau lah. Atau perkataan yang saya pernah gunakan dulu. Okay, mampus kau lah pikiran. Macam tu, sebab saya bosan kita berada dalam cycle yang sama tiap-tiap hari. Jadi sampai satu masa kita dah jadi aku malas nak fikir pasal ni lah, lantak kau lah. Itu attitude yang saya buat. Okay, so berbalik kepada faktor yang kedua. Okay, sama stres whatever. Okay, sekarang tadi faktor pertama, punca kita anxiety adalah faktor fizikal. Sekarang kita sentuh faktor yang kedua, iaitu faktor minda. Okay, faktor minda. So kalau mana-mana kawan yang ada soalan, just drop saja. Saya akan go through perlahan sambil saya kongsikan. Kita revise balik apa punca kita mengalami anxiety. Okay, yang kedua adalah faktor minda kita. Faktor minda. Okay, so kita kena ingat, bila saya kata tadi, apabila perut kita tidak dijaga, pemakanan tak dijaga, kena gastrik, kena GERD, itu yang akan membuatkan minda kita kacau. Sebab perut ni merupakan otak kedua kita, dia saling berhubung. Okay, our guts sangat ada kaitan dengan kita punya otak. Okay, so dia punya kadang-kadang hormon dia tu terhasil, signal-signal tu dihantar, dia saling berhubung. Okay, sebab itu apabila fizikal tak dijaga, dia akan beri kesan kepada perut. Apabila perut tak dijaga, dia akan beri kesan kepada otak. Okay, so sekarang minda kita. Okay, minda kita, apa yang menyebabkan orang tu mengalami anxiety adalah disebabkan faktor minda, faktor fikiran. Okay, apabila kita banyak toksin dalam badan, okay, makan benda-benda yang tak bagus, racun dalam badan. So apa perut kita hasilkan, okay, yang sampai dalam saluran darah kita adalah toksin dan racun. Apa yang sampai pada saraf-saraf kita adalah toksin dan racun juga. Jadi apabila saraf kita penuh dengan toksin dan racun, apabila kita punya darah kita penuh toksin dan racun, jadi bagaimanakah otak kita berfikir? Sebab kita kena faham kalau kita belajar biologi, siapa yang belajar biologi ni, otak kita tu sebenarnya dia ada akar tunjang dia. Akar tunjang tu dia ada banyak saraf-saraf yang kecil yang berhubung, saraf. Jadi kalaulah salur darah tu, saraf-saraf tu menghantar toksin-toksin dan racun yang banyak dalam badan, apa yang akan dihantar kepada otak? Apa yang otak akan terima, signal communication yang dia dapat, tentulah perkara-perkara yang toksin dan racun juga. Sebab itulah kita pelik, kenapa aku ni selalu fikir negatif? Kenapa susah sangat nak fikir positif? Kenapa selalu sangat fikir benda-benda yang berulang? Fikir benda-benda terlalu banyak, overthinking, over-worried. Tapi kita tak sedar apa pemakanan kita masukkan. Banyak toksin, banyak racun, tapi benda tu dah jadi a part of diri kita. Banyak dalam darah, banyak dalam saraf, banyak dalam otot, okay, banyak dalam sel-sel badan kita. Lepas tu kita nak expect fikiran kita positif. Taklah. So kita kena jagalah yang apa yang kita masuk dalam badan tu, sebab itu yang akan menghasilkan fikiran-fikiran yang baik. Okay, so apabila kita toksin dalam badan, itulah yang saya sebut tadi, dia banyak menyebabkan kita berfikir benda yang bukan-bukan. Benda-benda yang bila banyak fikir benda bukan-bukan, otak kita ni sarat dengan macam-macam hal, macam-macam masalah. Sampaikan dia punya bilik-bilik tu dah berserabut dah. Sampaikan folder-folder otak kita tu dah bercampur-campur file dah. File A campur file dalam folder B, file D masuk dalam folder C, bercampur-campur. Sebab itu otak kita makin lama makin sarat, sebab penuh dengan toksin, penuh dengan racun, yang kita tak dapat berfikir dengan seimbang, tak dapat berfikir dengan jernih. So apabila tak dapat berfikir dengan jernih, dekat situlah yang kita banyak fikir-fikir yang negatif. Fikiran-fikiran negatif tu yang akan menghasilkan emosi-emosi risau, emosi bimbang, emosi khawatir, benda-benda macam tu. Dan juga minda ini juga bukan sahaja faktor faktor yang minda ni juga, negative thinking tu bukan saja datang daripada pemakanan kita, tapi juga datang daripada persekitaran, datang juga daripada pengalaman. Bagaimana kita melihat persepsi, kita melihat peristiwa yang berlaku di hadapan kita, kita melihat apa yang dibentangkan di hadapan kita. Okey, sebagai contoh, kadang-kadang kita kena check balik faktor psikologi kita tu lah, cara kita berfikir tu. Macam mana kita dibesarkan?
background kita, macam mana pattern mak bapak kita ajar kita, pattern pemikiran yang mak bapak kita ajar kita. Adakah keluarga kita ni banyak inject benda-benda yang menakutkan? Semua benda nak takut. Jangan buat ni, bahaya. Jangan buat ni, takut. Jangan buat ni, nanti mati. Jangan buat ni, nanti sakit. So kita kena tengok balik dari segi faktor psikologi kita, bagaimana cara kita dibesarkan. Adakah kita ni banyak dibentangkan dengan benda-benda yang menakutkan sehingga kita membesar dalam keadaan merasakan, memikirkan bahawa dunia ni tidak selamat. Okey, jadi sebab itulah yang membuatkan setiap masa, setiap langkah kita rasa macam tak selamat je hidup ni. Rasa tak selamat je. Jadi sebab apa? Background kita daripada kecil, mak bapak kita ataupun pengasuh kita ataupun orang sekeliling kita, guru-guru kita, kawan-kawan kita, persekitaran kita sentiasa cakap benda-benda yang menakutkan sampai benda tu masuk dalam minda kita dan menjadi kita punya sistem kepercayaan. Kita percaya bahawa dunia tak selamat. Jadi apa pun yang berlaku yang buat kita rasa semua tak selamat. So itulah yang menghadirkan fikiran-fikiran yang negatif. Jadi bila kita dalam alam pekerjaan, kita nak masuk bekerja, kita akan fikir kita fikir apalah dia ni cakap pasal aku kita beri tanta dia ni ingat aku ni tak pandai buat kerja, tanta dia ingat aku ni bodoh. Ataupun bila kita dalam pekerjaan tu, fikiran negatif lah yang sampai kita rasa macam bos ni asyik bagi kerja kat aku je, berat sebelah, tak bagi kerja kat orang lain, asyik aku je. Ni mesti nak jadikan aku ni kambing hitam lah ni. Ni semuanya aku yang stres. Tak bagi aku cuti tu sebab dia marah kat aku lah tu, tak bagi aku cuti sebab dengking aku lah tu, ni bully aku lah tu. Tu fikiran-fikiran yang macam tu yang kita develop sebenarnya daripada persekitaran. Kita develop daripada pengalaman-pengalaman yang lampau. Jadi pengalaman-pengalaman tu yang akan menghadirkan persepsi yang sehingga kita pun memberi reaksi kepada peristiwa baru tu dengan reaksi yang negatif. Okay, so kalau dalam alam perhubungan pula, alam perkahwinan contohnya bila kita ada pasangan, mulalah bila kita punya faktor psikologi tu tak bagus, kita membesar dalam psikologi yang tidak positif. So apa yang berlaku dalam perhubungan, kita akan mudah orang kata tidak percayalah dalam perhubungan tu. Kita akan selalu was-was dalam perhubungan, rasa macam ni mesti dia ni tak sayang aku lagi dah ni, mesti tak sayang aku lagi dah ni. Lepas tu kita rasa macam ni mesti ada perempuan lain, dan kita dah rasa cemburu, kita dah rasa macam bersangka-sangka kan, fikiran-fikiran macam tu datang. Ataupun dalam bila kita belajar, kita rasa macam kenapa dia pandai pada aku, kenapa aku bodoh, kenapa aku ni tak ada keyakinan diri, aku ni memang tak berani macam dia lah, aku tak yakin lah, aku tak bagus lah macam dia. Dia bagus, aku ni tak bagus. Dia ni kaya, aku ni tak kaya. Dia tu sebab dapat buat sebab dia cantik, sebab aku ni tak cantik. Dia tu dapat macam itu sebab dia pandai cakap English, aku tak pandai cakap English. Semualah orang lain yang bagus, tapi dia ni tak ada value langsung dia rasa. So fikiran-fikiran ni sebenarnya yang membuatkan kita makin merendahkan diri kita. Okey, makin membuatkan minda kita tu makin negatif. Jadi bila berlaku apa-apa situasi di hadapan kita, semua kita akan memberi tindak balasan negatif. Wa ima bila ada simptom je pun terus kata cancer. Okay, bila ada simptom yang tak selesa saja, terus rasa macam ini tanda-tanda nak mati. You see, because of pattern pemikiran tu tadi, pattern minda tu tadi. Bila kita sebelum ni kehidupan kita memang kita dah terbiasa dengan pattern-pattern pemikiran yang macam tu. Jadi apabila berlaku sinter-sinter yang tak selesa dalam badan, kita terus jump into conclusion, ni kanser ke ni? Ini penyakit apa ni? Jantung ke ni? Ini apa ni? Aku nak mati ke tanda? You see, benda-benda macam tu. Jadi kita tak perasan kadang-kadang minda kita tu daripada faktor-faktor psikologi, okay? Daripada faktor-faktor kita punya pengalaman-pengalaman yang lepas, kita tak nak untuk membuka minda kita melihat suatu perkara tu dari sudut hikmah. Tidak mahu melihat perkara yang berlaku di luar tu dari segi pengajaran atau pelajaran. Jadi kita menganggapkan semua yang berlaku kat luar tu adalah benda-benda yang mengancam diri kita balik. Jadi bila kita rasakan semua ni mengancam, maka kita akan berfikir bahawa dunia tak selamat. Jadi apa pun tindakan yang kita buat waktu tu, semuanya tak selamat, semuanya menakutkan. Kat situ lah yang kita kena faham, kena jelas antara faktor yang menyebabkan seorang itu mengalami anxiety disorder adalah apabila fikiran-fikiran itu, pattern-pattern fikirannya itu adalah lebih kepada pattern-pattern fikiran yang negatif, yang berulang, yang sama, yang juga sia-sia, fikiran yang sia-sia, yang tidak ada manfaat, yang sebenarnya dia tak perlu fikirkan pun tapi dia fikir ke arah tu. Okey, sampai ada antaranya ini pun saya dulu, habit saya macam tu, dulu habit saya macam ni juga, dan saya percaya kawan-kawan pun ada juga. You all kadang-kadang yang sejenis macam mana tahu, sapu sampah pun you all akan terfikir sesuatu berlaku kat dia you all. Okey, tiba-tiba you bayangkan darah, tiba-tiba you bayangkan you kena perompak masuk dalam rumah, you kena ikat, you kena kelar. You see, benda-benda macam tu.
Percayalah, saya pun dulu macam tu. Sometimes saya boleh fikir benda-benda yang negatif. Kadang-kadang aku tengah nak basuh pinggan je. Basuh pinggan tapi fikir benda jauh. Tiba-tiba membayangkan apa tu, saudara kita kat luar tu tak selamat lah, kena colik lah, apalah. Jauh sangat fikir. Itu adalah fikiran-fikiran yang mensia-siakan. It's a wasted thoughts. Okay, fikiran-fikiran yang sia-sia. Jadi, itulah fikiran-fikiran yang 90% berada dalam otak kita. Yang sebenarnya tak jadi pun. Tapi kita yang orang kata menghadirkan fikiran itu sehingga menghasilkan emosi, perasaan-perasaan yang negatif. So, dia berkait pula dengan emosi. Okey, apabila kita fikir benda yang negatif, dia akan kaitkan dengan emosi pula. Okey? Sebelum tu saya tengok balik. Dia tak soalan-soalan. Jazwan, bro. Wah, lama tak borak. Lama, babe. Akak lepas siap live, akak upload kat YouTube tak? Harap-harap boleh tengok ulangan. Kalau saya boleh upload, saya upload. Sebab saya ada guna satu apps. Video saver lah. Dulu saya boleh upload balik video-video yang saya dekat dalam live video. Tapi sekarang saya tak boleh. Jadi saya tak tahu. Kalau boleh, saya boleh. Okay? Kalau tak, sama ada kat YouTube ataupun kat sinilah saya berada. Okay? Harap-harap boleh tengok ulangan. Boleh je. Kalau kat page ni insyaAllah ada. Boleh je ulang-ulang tengok. Mama Liana, betul tu, jadi banyak fikir negatif. Bila anxiety datang, tak fikir lain dah. Fikir nak mati je. Nak buat apa pun jadi tak ada mood dah. Itulah kita dah. Bila sebab selama ni kita punya fikiran kita tu banyak fikiran-fikiran negatif kan. Jadi bila banyak fikiran-fikiran negatif tu, bila sesuatu berlaku tu, kita akan cepat memberi reaksi yang negatif lah. Cepat memberi tindak balas yang negatif. Tidak memberi tindak balas yang positif. Itu yang buatkan kita makin terbilang dalam anxiety disorder. Okay, so faktor ketiga, tadi saya dah sebut faktor kedua iaitu kita punya mental kita. Ada tak saya tak sebut? Okay, faktor yang ketiga iaitu faktor emosi. Okay, faktor hati. Sebab kita kena ingat, kita punya kejadian kita ni, roh ini dibekalkan dengan minda, fikiran, akal, dibekalkan dengan kalbu, hati, perasaan, dan juga dibekalkan dengan jasad. So inilah antara faktor-faktor, 4 faktor yang menyebabkan kita juga boleh mengalami anxiety tu sekiranya kita tak jaga. Okay, so faktor yang ketiga adalah faktor emosi tadi. So kita revise balik kita revise balik. Saya pernah je banyak kali sentuh pasal punca muruja atau faktor anxiety, tapi hari ni kita revise balik. Okay, faktor yang ketiga adalah faktor emosi. So kita kena ingat, apabila kita banyak berfikir-fikir benda yang negatif, okay, banyak kita berulang-ulang fikir benda yang mensia-siakan, apa yang akan hadir? Perasaan-perasaan yang juga negatif. Bila kita fikir benda yang menakutkan, maka kita akan menghadirkan emosi takut. Kita akan menghadirkan emosi bimbang, emosi risau, gelisah, okay, emosi benci, emosi tak suka, emosi dendam, okay, emosi yang membuatkan kita rasa tidak tenang, tidak aman, tidak damai. Emosi yang buatkan kita rasa sentiasa berada dalam keadaan perasaan bersalah, perasaan malu, perasaan apa lagi? Perasaan tidak bersyukur, sentiasa nak mungkin benda macam tu. So ini emosi-emosi yang berfrekuensi dalam gelombang yang sangat rendah. Ini emosi-emosi yang mempunyai frekuensi yang rendah. Berbeza dengan frekuensi emosi gembira, ceria, seronok, bersemangat, bersyukur, memaafkan, cinta, kasih sayang. Ini emosi-emosi yang mempunyai tenaga yang sangat besar. Sangat besar. Jadi kita kena tengoklah balik diri kita. Selama hari ni, apa emosi yang selalu kita hadirkan adalah adakah selama hari ni kita banyak menghadirkan emosi-emosi marah, asyik nak marah aja kerja. Setiap masa semua nak react, marah. Ataupun semua benda menyampah. Bencinya aku, menyampahnya aku. Semua benda nak menyampah, semua benda nak benci. Semua benda tak kena. Ataupun bila ada orang buat tak kena tu, aku takkan maafkan kau. Memang aku benci kau sampai bila aku takkan lupakan kau. You see, emosi-emosi macam tu ke yang kita bawa selama ni? Ataupun emosi-emosi macam, kenapalah kehidupan aku malang, orang lain lebih bagus daripada kehidupan aku, kenapalah aku tak ada sebarang potensi pun, aku tak ada kemahiran, aku bodoh ke apa. You see, tak ada rasa bersyukur, tak ada rasa apa. So adakah itu emosi-emosi yang kita keluarkan selama ni? Okay, so itulah yang kita kena peka. Ini juga yang menjadi punca kepada berlakunya anxiety disorder.
Bila kita sentiasa menzahirkan emosi-emosi dalam frekuensi yang rendah ini, itulah yang akan mengakibatkan kita mengalami keresahan, kegelisahan yang bercelaru, yang tidak terurus. Okey, sebab dah hari-hari sebelum kita kena anxiety, kita bawa pattern tu, sentiasa berada dalam emosi yang negatif saja. Jadi apabila berlakunya anxiety tu, maka itulah reaksi yang kita bawa. Emosi-emosi yang sangat negatif. Okey, sentiasa banyak takut, banyak tak yakin diri, banyak reserve, banyak withdraw, tak nak ke depan. Semualah rasa bimbang, takut, fikirkan masalah kata-kata orang, persepsi orang, semuanya tak nak buat. Rasa macam takut, belum buat dah takut gagal. Belum buat dah takut boleh berjaya ke tak boleh berjaya ke. So emosi-emosi macam tu yang akan membuatkan kita boleh mengalami anxiety disorder. Okey, emosi-emosi yang meresahkan, yang membimbangkan. Itu antara puncanya. Okey. Itu punca ketiga. Punca keempat. Punca keempat ni adalah punca daripada jiwa kita sendiri, soul kita, spirit kita. Okay, our soul, spirit, semangat, jiwa, roh, apalah yang you sebut. Something that inside, which is kita yang kat dalam ni. Kita adalah roh, kita lah tu daripada dalam tu sendiri. So, daripada dalam itu sendiri, itu yang orang kata boleh menjadi punca, boleh menjadi faktor kepada anxiety disorder. Kenapa jiwa kita boleh menjadi faktor kepada berlakunya anxiety disorder? Kenapa kita punya roh kita pun boleh menjadi faktor, orang kata jiwa kita boleh menjadi faktor kepada anxiety disorder? Kerana bila jiwa ini tidak diisi, jiwa ini tidak diberi makan yang sepatutnya, makanan yang sepatutnya diperlukan, maka jiwa tu akan kosong. Jiwa tu akan terpecah-pecah. Jiwa tu akan tidak tenang. Jiwa tu akan mempunyai semangat yang rendah. Jiwa tu akan bocor. Jiwa tu akan rapuh. So inilah yang menjadi punca kepada berlakunya anxiety disorder. Anxiety disorder ni kita rasa tak selamat. Yang utama yang menyebabkan kita mengalami anxiety disorder adalah kebanyakan waktu kita rasa tak selamat, insecure. Bila ada simptom kita rasa tak selamat. Bila ada keadaan berlaku kita tak selamat, insecure. Jadi benda ni berpunca daripada rasa jiwa yang terpecah-pecah tu, yang kita rasa tak selamat. Jiwa tak selamat. Jiwa tu tidak diisi dengan makanan-makanan yang sepatutnya. Jadi sebenarnya jiwa ini perlu diisi atau perlu di-recharge. Dijana. Dia umpamakanlah kita umpamakan macam tenaga. Sebab itu kita panggil tenaga dalaman, inner energy. Kita umpamakan jiwa tu macam tenaga. Sebab itu kita panggil semangat. Semangat tu macam tenaga lah, energy. Sebab itu orang kata, kau ni kenapa lemah semangat? Maksudnya kita punya jiwa tu tak semangat. Jiwa kita tu lemah. Jadi jiwa ini boleh menjadi faktor ataupun punca kepada berlakunya anxiety disorder. Jadi kenapa berlaku macam itu? Apabila dia tidak diisi, dia tidak dibuat pengisian, dia tidak dijana, dia tidak di-recharge dengan perkara-perkara yang perlu. Apa yang kita perlu buat adalah kita kena tengok balik, okey, muhasabah diri balik sebelum kita mengalami anxiety tu, apa yang kita buat pada jiwa kita. Bagaimana hubungan kita terutamanya dengan pencipta kita, dengan Tuhan. Ini yang utama. Okey, sebab makanan jiwa ini adalah connection dengan Tuhan. Makanan jiwa ini adalah connection, berhubungan dengan yang maha pencipta tu. Okey? God, Allah, Tuhan. Okey? Itu makanan dia. Jadi kita kena tengok, sebelum kita kena anxiety ni, bagaimana hubungan kita dengan pencipta kita, sang pencipta kita, dengan Allah. Adakah kita mempunyai hubungan yang special? Atau sebenarnya selama hidup kita ni, hubungan special kita hanyalah dengan mak bapak kita. Kita punya hubungan special dengan isteri suami kita. Kita punya hubungan special dengan anak-anak kita. Kita punya hubungan special dengan sahabat kita. Kita punya hubungan special dengan kita punya kucing. Kita punya hubungan special dengan anjing. Kita punya hubungan special dengan ikan yang kita peluk. Kita punya hubungan special dengan kereta kita. Kita punya hubungan special dengan kita punya duit. Kita punya hubungan special dengan rumah kita. Atau apa? Cek balik. Okey, sebab sewajarnya kita ni, roh ni, manusia ni perlu mempunyai hubungan istimewa dengan sang pencipta tu sendiri, Tuhan tu sendiri. Okey, so tengok balik, aku ni macam mana hubungan aku dengan pencipta aku, macam mana hubungan aku dengan Tuhan? Special ke? Kita letakkan kat mana, nombor mana kita hubungan kita dengan Tuhan tu. So semak balik. Jadi bila kita tidak meletakkan hubungan kita dengan Tuhan tu bukan satu benda yang special, maka macam mana kita nak berhadapan dengan suatu cabaran di luar sana? Apabila berlaku cabaran, bagaimana kita react?
tentulah kita react dengan benda yang negatif sebab kita dah terputus hubungan dengan Tuhan. Tidak ada hubungan yang special dengan dia. Yang pencipta tu kita terputus hubungan dengan dia. Jadi apabila berlaku cabaran ujian kat depan masa kita, jadi yang kita banyaknya adalah menyalahkan orang lain, menyalahkan persekitaran, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Tapi kita lupa yang diri kita ni ada tak hubungan yang special dengan Tuhan? Berlaku cabaran, adakah kita berbalik pada Tuhan? Adakah kita menyalahkan blame orang lain tapi kita lupa yang aku ada Tuhan. Kan, mintalah tolong dia. Tengok balik hubungan kita tu. Tengok balik pengisian jiwa kita tu. Tengok balik. Okey, hubungan kita tu special ke tak special. Okey. Dan pengisian jiwa ini dalam erti kata yang mudah adalah kita recharge, kita jana, kita dengan cara kita sentiasa berhubung dengan yang sumber itu, sumber tenaga itu siapa. Itulah maksudnya sumber tenaga tu siapa. Sebab kita mendapat sumber tenaga ni semua yang menjadikan kita boleh bergerak, boleh melihat, boleh makan, boleh kata memproses makanan, boleh berpeluh. Ini semua ni adalah daripada sumber yang satu tu juga. Okey, daripada Tuhan tu sendiri. Okey, sebab kita kena akur bahawa memang ada satu kuasa besar di luar sana yang memang mentadbir segala-galanya ni. Kita kena akur kat situ. Jadi bila kita akur yang part tu, kita akan rasa rendah hati, kita akan rasa kita boleh meruntuhkan ego dan kita akan muhasabah diri dan kita mula menerima bahawa apa pun yang ditentukan tu ada satu kuasa yang menentukan. Tetapi takkanlah kuasa tu menentukan yang buruk-buruk saja pada kita. Tentulah dia kuasa yang hebat. Jadi bila kuasa yang hebat, kita mintalah benda-benda yang hebat daripada dia. Tapi ada tak kita minta benda-benda yang hebat daripada dia? Macam nak minta benda yang hebat daripada dia sedangkan kita tak ada hubungan yang special pun dengan dia. Kan? So, contoh kita nak minta contoh kita nak minta isteri kita layan kita, tapi macam mana hubungan kita dengan isteri kita? Adakah kita layan isteri kita dengan baik? Adakah kita punya special hubungan dengan isteri kita tapi kita minta macam-macam, demand macam-macam? Ya, macam kita sebagai contoh kita bawa balik pada hubungan kita dengan Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Istimewa ke tak istimewa? Kan? Tapi kita meletakkan Allah tu tempat yang entah ke berapa, tapi bila ada berlaku ujian, lepas tu masa tu baru kita nak ingat dia, barulah kita nak minta macam-macam. Okey? Kadang-kadang ada juga lupa pun untuk nak minta daripada dia, minta benda-benda yang hebat, minta benda-benda yang sikit-sikit je. Jangan minta benda yang sikit-sikit kan. Kalau minta doa, dia nak minta daripada Tuhan, minta yang besar-besar terus, tak ada masalah. Sebab Allah tu maha kaya. Allah tu maha besar. Allah tu maha agung. Jadi, you minta macam mana pun, dia tidak akan mengurangkan sedikit pun sifat-sifat Allah tu. Okey, tidak akan mengurangkan pun apa yang ada pada Allah tu, apa yang dimiliki ni. Jadi, mintalah yang paling you nak minta. Okey, yang munasabah lah, munasabah dan okey, tapi mintalah besar-besar, jangan minta yang sedikit-sedikit. Okey. Jadi bila kita minta sedikit-sedikit ni seolah-olah kita pun tak ada value, kita tak menghargai kita punya value kita dekat dunia ni. Alright. So, apa lagi tentang jiwa ni? Saya takut saya tak sentuh. Okey. Selain daripada tu, selain daripada tu pengisian jiwa ni adalah melalui selain daripada perhubungan dengan Allah, melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita buat. Sebab kita kena ingat bila kita buat baik ni biasanya akan membuatkan jiwa kita rasa macam terpenuh. Bila kita buat baik dengan orang, kita rasa macam jiwa kita macam Allah tenangnya, ya Allah macam best ni bila kita buat baik dengan orang. Buat baik tu macam contoh macam benda-benda kecil je, contoh you pergi makan you pergi makan. Lepas tu tiba-tiba you tergerak hati nampak kat orang sebelah tu ada dua orang tengah makan, kau sahabat dua orang tengah makan, gelak-gelak ketawa. You suka tengok macam seronoknya dia ni, macam gembiranya dua orang sahabat ni berbual-bual, mungkin dah lama tak jumpa ke. So you buat kebaikan yang orang lain tak tahu. You buat kebaikan yang orang lain tak tahu. You pergi lepas you dah habis makan tu, you pergi kat kaunter, you cakap kat kaunter, tolong bayarkan sekali untuk orang yang meja sebelah ni. Contoh macam tu. Okey, bayarlah untuk dia sekali. Itu kebaikan yang orang tak tahu. You tak perlu pun bagi tahu. Kan, you cuma cakap dengan cashier tu, okey nanti di sini bagi dekat orang tu. Tu je bagi tahu dah bayar. You rasa macam, you ada tak terasa nak buat benda-benda kebaikan yang senyap-senyap macam tu, yang bersedekah yang tidak diketahui, buat yang macam perlahan-lahan, senyap-senyap yang orang tak tahu. Itu sebenarnya lebih, orang kata lebih seronok sebenarnya, benda-benda kebaikan-kebaikan yang tak diketahui. Jadi bila kita buat baik ni, kita akan rasa jiwa kita tu terisi, kita akan jiwa kita tu penuh. Okey, dan menjana jiwa dan membuat pengisian jiwa juga bukanlah orang kata kita terhad kepada hal-hal religious, keagamaan saja, seperti zikir, seperti
solat malam, ataupun solat yang lain, ataupun bersedekah, uh, ataupun berpuasa pun antara salah satu hubungan untuk jana kita punya jiwa kita. Okey, bukan sekadar religious saja. It is beyond that. Sebenarnya boleh juga kita jana jiwa kita di luar daripada konteks yang sebegitu, yang ritual segitu. Seperti contoh, kita hanya dengan orang kata menikmati alam. Menikmati alam sahaja dengan hanya membenarkan diri you, membenarkan matahari itu berada, orang kata menyinari diri you, itu pun dah memadai dah. Orang kata itulah perhubungan. Okey, perhubungan yang akan menjana jiwa kita. Ataupun sekecil-kecil perkara you buat benda yang you suka dalam kehidupan. Contoh, you suka nyanyi, nyanyilah. Itu sebenarnya akan menjana you pun jiwa you, akan rasa gembira, seronok. Okey, ataupun you suka melukis. Bila you melukis, you dapat luahkan apa benda dalam lukisan you. You suka menulis, you tulis. Okey, apa lagi you suka buat? You suka mengait, you suka menjahit, you suka masak. Itu adalah benda-benda simple yang sebenarnya mengisi jiwa you balik. Kan, macam pelik kan, macam rupanya pengisian jiwa ni bukanlah semata-mata kita berhubung dengan Tuhan, itu yang utama, tetapi kita boleh buat juga top up dengan benda lain. So top up dengan benda lain itulah juga yang akan menjana jiwa kita. Okey, membuatkan jiwa kita besar. Bila jiwa kita besar, semangat kita besar, tenaga kita besar, kita punya aura juga akan besar. Apabila aura kita besar, dia umpama perisai. Kita umpamakan sebagai bila aura tu besar, tenaga dalaman kita tu besar, sentiasa bersyukur, sentiasa ceria, sentiasa seronok, sentiasa positif, kita akan menghasilkan aura yang besar. Apabila kita menghasilkan aura yang besar, maka mudah tak penyakit tu nak masuk? Susahlah penyakit tu nak masuk sebab kita mempunyai tenaga yang besar. Okey, jadi daripada dalaman tu kena kuat, daripada dalaman tu kena hebat. Nak hebatkan dia, nak kuatkan dia, kena carilah yang maha hebat. Nak kuatkan dia, nak hebatkan dia, kenalah cari yang maha kuat. Okey, carilah yang sumber-sumber tu. Okey, dan buatlah apa-apa perkara yang membuatkan kita rasa seronok, supaya jiwa kita terjana, supaya jiwa kita tu berada dalam keadaan tenaga yang besar dan bersemangat. Okey, so inilah dia. Okey, sebelum kita mengalami anxiety, kita kena muhasabah diri balik, tengok balik macam mana cara kita menjaga jiwa kita. Roh kita, apa cara dia macam mana. Kita mengaji tak Al-Quran, kita baca tak tafsir tu untuk kita nak memahami, kita belajar tak ibrah daripada tafsir-tafsir tu. Itu semuanya penting sebenarnya. Nampak macam tak penting, tapi penting. Cari ilmu, ibrah. Ibrah tu penting sebab you baca tafsir tu belum cukup. You cari, you belajar juga, pergi cari kelas ibrah, belajar untuk macam mana daripada satu peristiwa tu, kenapa ayat tu muncul, ibrah. Okey, kat situ dapat inspirasi, dapat pengajaran. Itulah antara satu benda ni. Okey, dan jiwa juga perlukan ada pengisian melalui ilmu. Yang saya kata ilmu yang baru-baru. Okey, jangan benarkan diri you tanpa ada pengetahuan baru dalam satu hari. Setiap hari mesti ada satu pengalaman baru atau satu pengetahuan baru yang you kena belajar. Cari ilmu, belajar, sentiasa belajar. Bila you sentiasa belajar benda baru, you buka hati you belajar benda baru, you benarkan diri you untuk tak apa ni pelajaran baru, tak apa ni benda baru, tak apa ni ilmu baru. You benarkan diri you, jiwa you akan membesar dan bersemangat dan hebat. Okey, you belajarlah. Jadi ilmu ni seluas-luas lautan. Macam-macam ilmu you kena belajar. Cari ilmu, bergurulah dengan guru yang betul, ilmu yang betul. Okey, so kat situ dia akan bukan jiwa you terisi. Okey, jadi mungkin sebelum you kena anxiety, you tak pernah kisah, you tak pernah ada kesedaran pun untuk buat ni semua. Tapi selepas you kena anxiety, penting untuk you rawat semula empat elemen tu tadi. Okey, dari segi faktor fizikal you tadi, penting fizikal tu, apa you kena ada kesedaran, makanan yang masuk dalam badan you. Okey, kena ada kesedaran, adakah movement tu telah dibuat, ada tak buang toksin, adakah bersenam, berpeluh tu semua ada tak buat, kena tengok balik. Apa lagi makanan yang kita hidangkan untuk tubuh badan kita, yang tu kita kena jaga. Okey, dan dari segi fikiran, minda kita, kena tengok apakah fikiran-fikiran yang sentiasa kita bawa, adakah fikiran negatif saja. Kita buat tak afirmasi ataupun kita top up tak dengan afirmasi ataupun ayat-ayat yang positif. Sebab kita memang akan sentiasa fikir negatif. Itu pasti. Saya pun masih berfikiran negatif. Tapi apabila kita berfikir negatif tu, macam mana kita nak overcome fikiran negatif tu supaya fikiran positif tu lebih besar daripada fikiran negatif tu. Kena belajar teknik-teknik tu. Macam mana kita nak overcome. Okey, nak overcome ini bila datang fikiran
fikiran negatif, macam mana aku nak pujuk hati aku untuk keluarkan satu afirmasi yang positif. Okey, contoh kita fikir macam wah aku ni tak bagus. Sampai baby dia dah tak bagus. Tapi bila kita dah sedar, kita tukar persepsi kita tukar cara kita berfikir, kita kata aku bagus dari segi apa? Senaraikan apa kebaikan-kebaikan yang you ada. You senaraikan apa potensi-potensi yang you ada sebenarnya. Akuilah, sebenarnya ada. Cuma selama ni you tak pernah sedar. You banyak fokus pada hal negatif pada diri you, sampai you tak perasan you ada kebaikan-kebaikan yang lain. Tulis. Okey, 10 kebaikan Naz, 10 kebaikan Anis, 10 kebaikan Wan, 10 kebaikan Kasih Laila, 10 kebaikan siapa lagi yang tengok ni, Amaliana, Wafi, 10 kebaikan. Tulis benda tu. Okey, memang kalau you tak biasa, you akan macam nak perah otak, nak cari, nak korek macam manalah apa kebaikan aku, sampai tak sedar. Tapi tak apa, tulis je. Wah, Ima you rasa macam macam perasan pula. Peduli. You seorang yang tahu. Tulis apa you punya potensi. Okay, so benda tu lah yang akan overcome you punya negative thoughts. Bila you rasa macam, aku rasa macam, tante aku ada penyakit kot. Overcome balik, aku sihat sebab aku makan yang bagus-bagus. Aku sihat sebab aku dah bersenam, aku dah mula untuk jaga badan, aku sihat. Walaupun datang simptom-simptom balik, overcome balik fikiran-fikiran negatif tu. Okay, itu cara dia. Yang fikiran-fikiran negatif juga perlu ditop up dengan sumber-sumber luar. Maksudnya banyakkan tengok benda-benda, cerita-cerita yang memberi inspirasi, bukan cerita-cerita yang menakutkan, yang mengerikan, menyeramkan. Buang ke tepi. Berita-berita yang tak sepatutnya you baca, jangan baca buat masa ni. Okay, jaga you punya taman ni, taman fikiran jaga. Yang ketiga, emosi you tu sentiasalah menghadirkan rasa syukur. Okey, dalam apa jua perkara you rasa macam rasa risau, rasa takut, rasa apa, okey, aku hadirkan rasa syukur. Aku bersyukur sekurang-kurangnya aku dapat menikmati perkara ni. Sekurang-kurangnya aku dapat menikmati alhamdulillah, banyakkan bersyukur. Tiap-tiap pagi rasa bersyukur. Dan benda tu lah akan mengurangkan kita punya ketakutan. Benda tu akan mengurangkan kita punya kerisauan dan kegelisahan. Banyakkan bersyukur dan banyak hadirkan emosi-emosi yang ceria, yang seronok. Walaupun you terpaksa untuk hari-hari tu senyum palsu, senyumlah. Senyum sekarang. Cuba senyum sekarang. Siapa-siapa yang tengok saya, cuba senyum sekarang. Apa you rasa? Ni, bila you tanpa you sedar, bila you senyum, sebenarnya ada menghasilkan hormon ataupun chemical lah, brain chemical yang positif keluar. Walaupun you rasa macam fake, okay? Bila you senyum, otot you ni automatik dia akan menghantar signal pada otak. Dia akan mengeluarkan hormon-hormon yang bagus, hormon-hormon yang ceria. So walaupun you rasa macam fake, aku rasa macam aku berpura-pura, tidak. Sebab kita punya otak ni dia tak boleh bezakan benda tu real ke tak real, imajinasi ke tak imajinasi, dia tak boleh bezakan. Jadi bila you senyum, yang dia tahu, bila you senyum, otak tu bergerak, otak tu akan menghasilkan chemical yang bagus. So hormon you akan stable. Senyumlah, senyum palsu pun tak apa. Okay, buatlah benda-benda macam tu. Okay, so emosi tu pun kena jaga juga. Perasaan-perasaan bersyukur. Sayangilah diri kita sendiri, yang paling penting. Self love, sayang diri kita, hargai diri kita. Ya, sentiasa orang kata nak menjaga orang lain, kita kena jaga dan hargai diri kita dulu. Itu paling penting. Nanti benda-benda tu, emosi tu kena jaga. Dan yang keempat adalah kita punya jiwa kita, roh kita, semangat kita, spirit kita. Itu perlu jaga dengan sentiasa dijana, dengan sentiasa memberi semangat. Okey, sentiasa kita meletakkan perhubungan dengan Tuhan tu yang utama, yang paling special. So dalam apa jua pun perkara, kita minta okey, aku ada kuasa yang special ke atas tu, yang bersama-sama dengan aku, yang lindung aku, yang selamatkan aku. Letakkan hubungan yang special tu. InsyaAllah, bila you dah faham you punya diri you, keempat-empat elemen ini, dan you rawat kesemua ini dengan bersungguh-sungguh, you rawat dengan sifat yang aktif. Okey, tidak hanya membenarkan pemulihan tu berlaku secara miracle, okey, tanpa ada usaha, tidak akan berjalan. So you kena ada usaha juga. Berusahalah bertindak dengan aktif untuk nak pulih. InsyaAllah, dengan izin Allah, you akan capai pemulihan, bukan saja anxiety disorder tetapi seluruh kehidupan. Okay, so saya dah selesai menyampaikan apa yang saya patut sampaikan pada malam ni. Okay, kita revise balik apa 4 faktor, 4 punca menyebabkan mengalami anxiety disorder. So bila kita dapat kesan 4 punca itu, itulah 4 punca yang kita kena overcome. Very simple. Dah tahu 4 punca, overcome lah dengan 4 punca tu tadi. Okay, so sebelum saya tamatkan sesi ni, pada kawan-kawan sesiapa yang nak join learning and sharing,
okey, sesi learning and sharing secara online dengan saya. You boleh klik pada page saya tu, ada satu apa poster yang saya buat, okey, learning and sharing. Kat situ ada link. Klik dekat situ, kat situ semua ada detail macam mana you nak join learning and sharing. Join learning and sharing ni untuk kita nak kongsi pengalaman, pengetahuan macam mana kita nak overcome dengan anxiety tu, dan nak menapasti punca yang lebih dalam yang menyebabkan you mengalami cycle of anxiety itu. So lebih deeper. Okey, daripada situ juga kadang-kadang saya akan baca you punya personality. Okey, daripada personality tu saya nak tengok kat mana personality tu yang membawa kepada sifat anxious ataupun yang buatkan you selalu bimbang dan takut, risau ni semua daripada personality tu. So tu lebih deeper kalau you nak join learning and sharing session tu. Okey. So boleh pergi kat page saya dan klik kat situ, semua ada details. Okey, itu secara online, one to one. Tapi kalau you segan nak sorang-sorang kan, mungkin ada segan macam one to one dengan saya, macam segan pula ada yang macam tu. Jadi nak berkumpulan, nak kawan-kawan, tak ada masalah. Yang itu saya akan buka secara ramai-ramai pada setiap 26 hari bulan. 26 hari bulan saya akan buka. So you bolehlah join secara Google Meet juga, online, lebih senang. Sekarang kita dah boleh guna sistem teknologi mudah, gunalah Google Meet kan, lebih senang kat situ. Dan link pun ada dekat yang saya dalam page saya, ada link yang itu poster warna hitam, background hitam, yang personal session poster background biru. Okey, so cari yang tu saya nak bezakan. Group session poster background hitam, kat situ ada link dia. So klik kat situ, ada details untuk macam mana you nak join sesi tu, apa semua fees, apa semua ada dekat situ, dan you register pada setiap 26 hari bulan. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, memang saya akan buka 26 hari bulan tu. Dan tempat tu terhad sebab saya tak buka ramai-ramai. Sebab bila saya pernah buka ramai-ramai, saya tak boleh fokus. Jadi kesian yang lain tak dapat tanya soalan. Jadi kita limitkan pada 5 hingga 6 orang sahaja. Jadi first come first serve. Okey, setiap 26 hari bulan. Itu bagi kawan-kawan yang dah pernah pulih and then setback balik dan nak tahu balik, dapat bimbingan balik, better join yang cycle tu yang dalam grup. Tapi siapa-siapa yang baru, okey, siapa-siapa yang baru yang you tak tahu apa benda tu anxiety, please join session yang secara personal, secara bersemuka, yang itu setiap hari Jumaat dan Sabtu. Kalau kata you tak ada masa Jumaat dan Sabtu, jam 10 hingga 11 pagi. Okey, kalau you tak ada masa Jumaat dan Sabtu, you boleh inbox saya, dan you boleh pun sebenarnya request hari apa yang you available. Kita akan cuba sesuaikan mengikut keberadaan saya, availability saya. Nanti kita cuba. So saya akan usahakan amat yang saya dapat bantu. Okay, so apa lagi? Okay, siapa-siapa yang nak saya punya e-book Anxiety and I dan juga Anxiety Disorder, 2 e-book tu boleh emailkan saya. Saya akan hantar e-book tu melalui email virginrosevr@gmail.com. virginrosevr@gmail.com. Okay, so emailkan saya, kata saya nak buku e-book. So saya akan hantar itu secara percuma. Okay, apa lagi yang saya tak wawarkan? Okay, so itulah saja. Okay, saya punya sharing saya pada malam ni. InsyaAllah lepas ni kalau saya ada kesempatan dan peluang dan ruang lagi, saya akan buka live session supaya you all boleh banyak tanya. Okay, tentang anxiety atau apa-apa emotional pain, emotional past trauma ke anything, saya akan cuba bantu insyaAllah. Okay, so kalau ada apa-apa salah silap kata-kata saya minta maaf. Ada yang tertulis kata ke apa, saya minta maaf. Okay, semuanya kekhilafan tu of course daripada saya, kelemahan saya. Okay, so kita jumpa pada masa yang akan datang. Jaga diri baik-baik, jaga badan, jaga minda, jaga emosi, jaga jiwa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.